Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yinina Muhammadin as-sadiqil amin. Wa ala alihi al-ghurril mayamin wa ashabihi al-hudatil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ja'alana Allah ta'ala من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita sama-sama merafakkan syukur kita ke hadrah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Agung, yang telah mengumpulkan kita lagi dalam masjid ini yang penuh dengan berkat insya-Allah, bersama jemaah insya-Allah yang bahagia dunia dan akhirat, yang dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bacaan kitab Min Adabil Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala, ila an qala Al-adab ar-rabi'. Adab yang keempat. Adab yang keempat daripada adab Islam, yang mana harus orang Islam semua beramal dengan adab tersebut. Idza kana ba'du ahlika qarran fi hujratihi min darika wa aradta ad-dukhul alayhi fasta'dhin li'alla tarahu ala halin la yuhibbu aw la tuhibbu an tarahu 'alayha. Maksudnya, adab yang keempat, apabila ada seseorang daripada keluarga kita yang sedang istirahat atau rehat dalam biliknya, bilik khas untuknya di dalam rumah, dan kita ingin memasuki di dalam bilik itu, maka hendaklah kita meminta izin. Hendaklah kita meminta izin sebelum masuk dalam bilik saudara kita itu. Walaupun kita hidup dalam satu rumah sama-sama, tetap juga itu adalah adab. Ayah kita atau ibu, abang, adik, siapa-siapa, bilik itu dia punya dan dia sekarang dalam bilik, maka hendaklah kalau kita ingin masuk dalam biliknya, kita minta izin terlebih dahulu. Jangan kita terus buka pintu dan masuk dalam biliknya. Kerana itu adalah adab Islam. Daripada adab Islam, kita minta izin. Apa hikmah? Kenapa kita harus minta izin? Walaupun kita hidup dalam satu rumah, Syekh Abdul Fattah berkata, li'alla tarahu ala halin la yuhibbu atau la tuhibbu an tarah 'alaiha, supaya kita tidak terlihat dia yang dalam bilik itu di dalam keadaan yang kita tak suka melihatnya dalam keadaan itu, atau dia tak suka kita melihatnya dalam keadaan itu. Maka untuk mengelakkan keburukan itu, masalah itu, perkara yang tidak elok, akan kacau perasaannya, atau kita akan rasa malu kalau kita jumpanya dalam satu keadaan yang tidak elok, lebih afdal, lebih bagus sebelum masuk bilik orang lain, walaupun saudara atau adik-beradik atau ibu bapa, minta izin terlebih dahulu, katuk pintu. Supaya kalau dia berada di dalam keadaan tidak menutupkan aurat atau dalam keadaan yang tidak sesuai
dilihat oleh kita, maka dia boleh betulkan diri sebelum kita masuk di dalam bilik itu. Sawa'an kana minal halaili awil maharim aw ghairihim. Sama je. Dia saudara atau orang yang dekat daripada keluarga kita, atau mahram seperti ayah atau ibu kita sendiri, atau juga anak kita sendiri, laki atau perempuan. Daripada adab Islam, walaupun itu anak sendiri, sebelum kita masuk dalam bilik anak kita atau ayah kita atau ibu kita, baguslah kita ketuk pintu terlebih dahulu, minta izin, supaya kita tidak terlihat mata kita kepada perkara yang kita tak suka atau saudara kita itu tidak suka. Al-Imam Malik radhiyallahu an meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta daripada Atha bin Yasar radhiyallahu an, beliau berkata, ada seseorang lelaki, rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asta'dhinu ala ummi faqala na'am faqala ar-rajulu inni ma'aha fil bait. Seorang lelaki tanya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, adakah harus saya meminta izin daripada ibuku sendiri sebelum saya masuk dalam biliknya? Nabi SAW jawab, ya, harus. Harus minta izin terlebih dahulu. Lelaki itu balik kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ma'aha fil bait. Sesungguhnya aku hidup bersamanya dalam rumah, dalam satu rumah. Yakni dia nak kata kepada Nabi, ya Rasulullah, yakni kita hari-hari campurlah dalam rumah, sama-sama duduk dalam satu rumah. Nabi SAW kata kepadanya, ista'zin alaiha, minta izin. Dia ulangkan, pastikan perkara. Walaupun kamu duduk dengan ibumu dalam satu rumah, minta izin. Kalau itu bilik ibu, minta izin. Maka lelaki itu balik cakap dengan Nabi. Dia kata, inni khadimuha. Sesungguhnya saya yang berkhidmat dan uruskan ibu saya, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, mintalah izin daripada ibu kamu sebelum masuk dalam biliknya. Adakah kamu suka atau selesa melihat ibumu tidak memakai baju? Nabi kata kepada sahabat itu, kepada lelaki itu, dia kata, adakah engkau, Rasulullah terangkan kepadanya kenapa Rasulullah ulang sampai 3 kali. Rasulullah ulang 3 kali. Dia kata, lah, minta izin. Dia kata, ya Rasulullah, saya dalam rumahnya sama, dalam satu rumah. Rasulullah minta izin. Ya Rasulullah, saya khidmat kepada ibu, minta izin. Lepas kali ketiga, Rasulullah terangkan, jelaskan kepadanya kenapakah Nabi SAW ulangkan 3 kali harus meminta izin. Maka Nabi SAW dia kata, adakah kamu suka atau lebih selesa melihat ibu kamu tidak menutupkan aurat atau tidak memakai baju yang elok, walaupun kamu anak sendiri? Tetap juga ibu malu dan tidak selesa walaupun itu anaknya melihat kepada bahagian badannya yang tidak tertutup. Maka lelaki itu jawab kepada Nabi, tidak, aku tidak sukalah, tidak selesa melihat ibuku tidak memakai pakaian yang elok. Maka Nabi SAW jawab kepadanya setelah itu, maka mintalah izin. Jadi minta izin. Sebab itu Nabi SAW ajar dia minta izin. Ini hikmahnya. Hikmahnya supaya tidak dapat melihat kepada ibu dalam keadaan yang tidak elok. Waja'a rajulun ila Abdullah bin Mas'ud. Juga ada seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Dia tanya juga soalan yang sama. Dia kata, asta'zinu ala ummi, adakah harus saya meminta izin jika saya ingin masuk dalam bilik ibuku? Maka
Abdullah bin Mas'ud jawab kepadanya, dia kata, iya, haruslah itu. Kerana tidaklah di dalam segala keadaan kamu suka melihat ibumu. Kadang-kadang ibu di dalam keadaan yang tidak elok kita melihatnya. Di dalam pakaian yang khas untuk tidur ke, untuk duduk sendiri dalam bilik. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dia kata, ibu kamu bukanlah sentiasa dia suka kamu melihat kebadannya di dalam segala keadaan. Maknanya ada bahagian keadaan, biarlah ibu lebih selesa di dalam biliknya. Atau minta izin. وقال زينب زوجة عبد الله بن مسعود كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. سبحان الله. زينب istri Abdullah bin Mas'ud. Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi, jawapannya yang tadi. Beliau menjawab dengan jawapan itu, juga beliau juga beramal dengan adab itu. Sehingga isterinya bersaksi. Dia berkata, sentiasa suamiku Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia ingin memasuki di dalam bilik saya, itu isteri. Walaupun itu isteri, dia mesti akan membuatkan bunyi berdeham. Akan buat bunyi supaya isterinya berhatikan, iaitu Abdullah, iaitu suaminya, dekat pintu. Kenapakah Abdullah bin Mas'ud buat itu dengan isterinya? Isterinya jawab. Dia kata, supaya dia memberi peringatan kepada saya, dan kalau saya dalam keadaan yang tidak cantik, tidak elok, saya sempat di dalam waktu yang ringkas itu kemaskan diri dan berada di dalam keadaan cantik di dalam pandangan suamiku. Jadi itu adab seorang suami, juga adab seorang isteri. Haruslah suami sentiasa memberi peringatan dan beradab dengan isterinya. Macam tu juga haruslah seorang isteri sentiasa menjadi cantik dan kemas di dalam pandangan suaminya. Itu adalah salah satu adab daripada adab Islam. وفي رواية عن ابن ماجه في آخر كتاب الطب. Dalam satu riwayah yang lain oleh Imam Ibn Majah rahimahullahu taala, beliau berkata, kana Abdullah idza dakhala tanahnaha wa sawwat. Beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud kalau dia ingin masuk dalam rumah, dia akan berdeham dan sawwat. Sawwat yakni akan tinggikan suaranya, akan atau baca doa masuk rumah atau masuk bilik dengan suara tinggi besar sikit, yakni memberi perhatian kepada isterinya supaya isteri kemas diri dan cantikkan dirinya untuk suami. Wa sa'ala rajulun Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an faqala asta'dhinu ala ummi qala na'am in lam tasta'dhin 'alayha ra'aita ma takrah. Ada seorang lelaki juga bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, adakah harus saya meminta izin sebelum memasuki rumah atau bilik ibu saya sendiri? Hudzaifah jawab kepadanya, kalau sekiranya engkau masuk terus tanpa meminta izin, tak mustahil kamu akan melihat perkara yang kamu tak suka, yang kamu tak selesa dengannya. Kamu nanti akan rasa malu. Tiba-tiba masuk, ibu tak siap, ibu tak tutup aurat, atau tak kemas bajunya, atau tak kemas biliknya. Jadi, perkara itu mengacau perasaan seorang ibu atau orang yang duduk di dalam bilik atau tempat yang khas itu. Oleh itu, kalau kita beramal dan menghayatikan adab-adab Islamik, adab-adab dan ajaran Islam dan ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab antara kita sama yang lain, keluarga atau arham atau kawan kita sebagainya, maka mestilah akan tersebar
ketenangan, cinta, saling menghormati satu sama yang lain. Kerana apa? Kerana setiap satu hormat kepada yang lain, setiap satu muliakan yang lain, setiap satu mengerjakan adab ketika bermuamalah dengan yang lain. Sebenarnya antara perkara yang banyak menjadikan masalah di antara orang satu sama yang lain, kebanyakan kalau kita balik semak dan kajinya, kebanyakan kerana kita tak mengerjakan adab. Sebab itu, walaupun kita anggapnya macam kadang-kadang macam biasa aja, tetapi kesannya besar. Adab itu kesannya besar. Kadang-kadang oleh satu adab sahaja, kita dapat menarikkan orang dan jatuh cinta kepada kita. Satu adab sahaja. Dan kadang-kadang terbalik juga. Kerana satu adab sahaja, kita tidak mengerjakannya, subhanallah, jadi bergaduh besar. Jadi isu, jadi masalah besar di tengah keluarga kadang-kadang. Di antara kawan yang baik, yang rapat. Tapi sebab apa? Kadang-kadang satu adab kecil, dua-dua tu tak jaganya. Atau salah satu dari mereka dua-dua itu tidak menjaganya. Sebab itu kalau kita ingin mendapatkan masyarakat Islam yang penuh dengan hormat, saling menghormati, saling mencintai, saling memuliakan satu sama yang lain, kerjakanlah adab. Hayatikanlah adab. Hayatikanlah ajaran Islam antara kita sama orang yang lain, walaupun itu keluarga dan saudara kita yang hari-hari kita dengan mereka dalam rumah, juga harus kita jaga adab. Jaga adab. Kita cuba amalkan perkara itu. Kadang-kadang kita rasa berat atau rasa malu. Ini adik saya. Ya, ini ibu je. Ini abang saya. Biasalah. Kita hari-hari pun di rumah. Cuba kita kerjakan adab itu. Lihat bagaimana akan tukar suasana keluarga pun dalam rumah. Suasana pun di dalam keluarga, dalam rumah itu 100% akan tukar. Saling mencintai, tiba-tiba setiap satu dia boleh mengorbankan apa sahaja untuk adiknya tu yang beradab. Adik itu juga akan terharu dengan kemuliaan abangnya kepadanya. Dan semua perkara itu mula jadi dan bangkit di dalam rumah bila mana orang yang dalam rumah itu menghayatikan adab Islam. Adab itu kesannya tanamkan cinta dalam hati. Antara kesannya tanamkan hormat dalam hati. Itu yang penting. Cinta sahaja tanpa hormat tak cukup. Itu tak cukup. Kalau orang cinta tapi tak hormat, itu tak cukup. Cinta bagus, mesti ada. Tapi hormat itu juga penting. Saling menghormati. Yakni orang hormat kita, kita hormat dia. Cinta itu bagus dalam hati. Hormat juga. Cara bercakap, minta izin, jaga adab dengan orang yang lebih tua dari kita. Yang tua, adab juga merahmati dan rasa kasih sayang dengan yang kecil darinya. Perkara itu menanamkan cinta dan hormat di dalam hati kita. Semua kesan daripada mengerjakan adab-adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala at-tabi'i ibnu sahabi Musa bin Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Seorang tabi'in, anak sahabat. Ayahnya sahabat, dia tabi'in. Tabi'in itu, sahabat itu siapa? Sahabat Nabi iaitu manusia beriman kepada Rasulullah, dapat bertemu dengan Nabi di atas muka bumi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Ini adalah ta'rif sahabat. Ini ta'rif atau gelaran, maksud gelaran sahabat. Sahabat manusia, jin tak jadi sahabat, malaikat tak jadi sahabat. Jumpa Rasulullah tapi tak jadi sahabat. Sahabat mesti manusia.
Yang kedua, beriman kepada Rasulullah. Ramai orang kafir jumpa Rasulullah, tapi bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, ini bukan sahabat. Mesti beriman. Manusia beriman. Berjumpa dengan Nabi di atas muka bumi. Kalau berjumpa di langit, tak cukup. Siapa yang jumpa Rasulullah di langit? Siapa tahu? Siapakah yang jumpa Rasulullah di langit? Siapa? Nak dengar jawab. Siapa yang jumpa Nabi Muhammad dekat langit? Tak dengar? Nabi Isa, betul. Nabi Isa alaihi salam belum lagi meninggal. Belum lagi wafat. Masih hidup seperti mana kita hidup sekarang. Kita sekarang belum lagi meninggal. Bukan Nabi Isa sekarang meninggal atau hidup dengan ruh. Tak, Nabi Isa alaihi salam umurnya panjang sehingga sekarang. Dari mula dilahirkan oleh ibunya Sayyidatina Maryam. Sehingga sekarang masih hidup. Tidak meninggal. Makan minum itu Allah Subhanahu Wa Taala yang urus. Nabi Isa alaihi salam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit waktu Isra Mi'raj. Tapi tentang Nabi Isa ada dua pendapat ulama kata. Ada bahagian ulama kata mesti jumpa di atas muka bumi. Dengan pendapat ini Nabi Isa tidak termasuk golongan sahabat. Sebab dia bertemu dengan Nabi di langit, bukan di bumi. Tapi ada bahagian pendapat ulama lain juga yang menyatakan tak kisah. Yang penting jumpa Rasulullah, manusia beriman di zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mimpi Rasulullah sahaja, tak jadi sahabat. Ramai orang yang mimpi Rasulullah, tapi tidak jadi sahabat. Jadi, dengan pendapat yang kedua ini, Nabi Isa termasuk juga golongan sahabat. Nabi Isa sahabat juga. Nabi juga sahabat. Sebab itu ada bahagian ulama bagi satu soalan yang belik sikit dan susahkan orang sikit. Iaitu soalan, dia kata, soalannya macam ni. Kita mempunyai satu sahabat yang masih hidup sehingga sekarang. Orang semua rasa terkejut. Orang semua rasa belik. Sahabat jumpa Rasulullah. Naam, ya, jumpa Rasulullah. Dia bertemu dengan Nabi di zaman Nabi dan sehingga sekarang masih hidup. Semua orang akan rasa bening, kan? Dan rasa siapa tu sahabat yang sehingga sekarang. Kalau pernah dapat soalan macam tu, dah tahu jawapannya tau. Jawapannya siapa? Nabi Isa. Mengikuti satu pendapat. Tentang jumpa di atas muka bumi atau tidak, itu ada dua pendapat dalam ulama. Jadi dengan pendapat yang kedua tu Nabi Isa juga kira sahabat. Tabi'in siapa? Tabi'in itu yang bertemu dengan sahabat. Yang bertemu dengan sahabat. Jadi tabi'in ini iaitu anak tabi'in ini anak sahabat. Memang dia tabi'in yang besar sebab dia ayah dia sahabat. Bukan dapat bertemu dengan sahabat yang jauh. Tak, ayah dia pun sahabat. Iaitu Musa bin Talha bin Ubaidillah. Ayahnya Talha bin Ubaidillah. Nama anaknya tabi'in Musa. Beliau berkata, Dakhaltu ma'a abi ala ummi, fadakhala wattaba'tuh, faltafata fadafa'a fi sadri hatta aq'adani al-ard, wa qala atadkhulu bighairi idhn, wa qala atadkhulu bighairi idhn. Subhanallah. Tarbiyah dan pendidikan para sahabat kepada anak mereka. Musa anak Talha bin Ubaidillah. Ayahnya Talha, sahabat. Dia datang dengan ayahnya sehingga sampai di depan bilik ibunya. Talha masuk dalam bilik isterinya.
iaitu ibu Musa. Musa ikut ayahnya. Musa ikut ayahnya terus. Maka Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi, dia pandang dengan terkejut kepada anaknya kerana dia tidak berhenti. Ikutnya masuk dalam bilik ibu, tiba-tiba tanpa minta izin, dia tolakkan kepada dada Musa. Tolakkan dia kepada belakang sehingga jatuh. Talha bin Ubaidillah. Memang nampaknya macam kasar sikit, tetapi macam itulah cara sahabat mendidikkan anak. Lagi satu pun, cara macam tu di zaman sahabat daripada orang Arab dahulu pun perkara tu biasa. Perkara tu biasa sebab orang Arab mereka keras sikit. Dalam berangai mereka keras sikit. Dan perkara tu biasa. Yakni biasa sangat di sisi mereka. Lagi satu pun sampai sekarang kalau kita tengok orang Arab bercakap, sampai hujung masjid boleh dengar suara mereka. Itu cara mereka. Kalau nampak dua orang Arab macam bergaduh, jangan risau. Mereka mungkin berbual sahaja. Bukan bergaduh. Orang Arab macam tu. Ada biasalah kalau cakap, muka pun nampak macam marah. Muka dia nampak macam marah sangat. Lagi pun gerak tangan dia, gerak kanan kiri macam seolah-olah nampak dah mau tumpuk orang. Tapi hatinya sangat sejuk waktu tu. Tidak panas. Hatta kalau orang nak gaduh sama dia waktu tu, dia tak boleh gaduh. Yakni itu sahaja adat berangai mereka. Itu cara mereka. Itu adat mereka macam tu. Keras, kasar sikit, tapi hati mereka kadang-kadang sejuk, baik, tidak ada, bukan yang ganas kadang-kadang. Jadi di zaman Nabi, Talha bin Ubaidillah ini, dia ingin mengajarkan anak dia supaya jangan masuk terus kepada bilik ibu tanpa meminta izin. Sebab kadang-kadang seorang isteri, dia lebih selesa suaminya melihatnya di dalam satu keadaan, tetapi dalam keadaan itu dia tidak selesa kalau anak dia yang melihat. Itu biasa. Kalau suaminya yang masuk dalam bilik, dia selesa, dia okey. Tapi kalau anak, dia akan kelang kabut, dia akan malu. Sebab pakaian itu khas untuk suaminya. Jadi anak itu tidak boleh ikut ayahnya terus masuk dalam bilik ibu. Dia kena minta izin. Dia kena tahu hadnya. وقال نافع مولى عبد الله بن عمر kerana tadi kita cakap untuk cara orang Arab kasar sikit. Kawan saya satu kali, kawan saya dari negeri Hudaidah di Yaman, abang dia seorang ulama, faqih. Dia faqih, alim. Dia pun pencarah di universiti. Dia pakai serban. Dia pun khatib Jumaah di masjid. Tapi, yakni ilmu dia alim. Dia ulama. Masya Allah. Tapi, adatnya atau tabiatnya banas sikit. Dan itu tabiat sahaja. Bermurah hatinya. Dia boleh buat macam-macam pertolongan. Dia baik sangat macam tu. Tapi cara dia cakap macam gaduh. Satu kali, adik dia cerita kepada saya. Dia gelak. Dia kata satu kali, abang saya, namanya Syekh Abdullah, dekat taman mereka di depan satu kedai. Dia bercakap dengan satu orang lain. Suaranya penuh dengan taman. Dekat taman sana semua dengar suaranya. Sampai rumah jauh, dengar suara dia bercakap. Dengan orang itu, dengan buat macam ni. Muka lagi macam marah. Nanti, ada satu orang yang tidak mengenal Syekh Abdullah tu. Dia kata kepada adiknya, dia kata, cepat-cepat. Dia kata, kenapa? Tengok abang kamu dah mau gaduh. Jom kita tengok apa masalah. Apa yang telah jadi dekat kedai tu. Mungkin orang kedai tu buat salah ke masalah. Syekh Abdullah dah marah, tengok. Mengamuk. Dah mengamuk sangat. Adik dia kata, tak payahlah. Kita duduk sahaja. Dia kata, apa kamu dah mau gaduh dengan orang? Kamu tak peduli. Dia kata, mana ada dia gaduh. Duduk je lah. Tak payah kita pergi sana. Kenapa?
Kamu biarkan abang kamu gaduh dengan orang, syekh, ulama, tolong dia. Jangan dia bergaduh dengan orang awam. Dia kata, tidak. Abang saya sekarang sedang menasihati kepada orang tu. Itu caranya nasihat rupanya. Caranya bersampaikan nasihat kepada orang itu, seolah-olah dia mengamuk sangat dan dah mahu tumpuk orang itu. Hatinya, sebab kita kenal orang tu, hatinya baik sangat. Baik sangat. Dan tak panas. Bukan yang nak gaduh. Dia baik sangat. Cuma, alas, itu macam dah tabiat dia. Tabiat dia cakap macam ganas, macam keras, macam mengamuk, macam marah. Tetapi itu adalah adat dan tabiatnya. Ini mungkin kadang-kadang orang terkejut kalau pergi negara Arab. Nampak orang Arab ini selalu mengamuk, selalu marah. Kadang-kadang mereka biasa macam tu. Dalam waktu yang sama itu, dia boleh bagi hadiah besar pun kepada kamu. Dia okey. Tapi cara dia macam nak gaduh. Marah, menjerit. Tapi dalam masa yang sama, dia sanggup bagi hadiah pun besar. Saya fikir dia orang nak pukul saya. Rupanya hatinya bermurah. Dia boleh bagi hadiah pun. Jadi itu apa? Ini adalah salah satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan manusia ini berbagai berangai dan tabiat. Wahakadha. Wa qala Nafi' maula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana ibn Umar idza balagha ba'du waladihi al-hulum ay balagha ar-rijal mablagha ar-rijal azalahu ay afradahu fi hujratihi falam yadkhul ala ibn Umar illa bi idhn. Cara Sayyidina Ibn Umar, anak Umar bin Al-Khattab, namanya Abdullah. Abdullah anak Umar ibn Al-Khattab. Abdullah anak Umar ibn Al-Khattab. Ada 3 sahabat selalu dipanggil dengan nama ayah mereka. Hafal bagus ini, faedah. Ada 3 sahabat selalu dipanggil oleh nama ayah mereka. Nama mereka sampai terlupa. Macam Ibnu Umar, anak Umar. Siapa anak Umar? Ibnu Abbas. Kan kita selalu dengar Ibnu Abbas. Tadi pun kita dengar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. 3 sahabat itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Umar. Ibnu Abbas. Nama mereka 3 Abdullah. Hafal ini. Bila-bila dengar sahaja Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, nama mereka 3 itu Abdullah. Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah Ibn Umar. Abdullah Ibn Abbas. 3 sahabat. Selalu dipanggil dengan nama ayah mereka. Taib. Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau caranya mendidikkan anak, kalau dia kecil, dia izinkannya tidur sama dia dengan isterinya di satu bilik. Tapi kalau anak itu sudah baligh, sudah sampai baligh, dah cukup umur, maka dia akan asingkan anak itu daripada biliknya. Dan setelah dia mengasingkannya, dia tidak mengizinkannya duduk dan tidur dalam biliknya dengan isteri. Anak itu tidak boleh lagi masuk terus dalam bilik ibu bapanya kecuali dengan minta izin. Kita kena didikkanlah anak kita. Ikutlah cara Ibn Umar ini. Anak kita kalau dah besar, didikkan dia. Ajarkan dia. Lepas ni, jangan masuk bilik ayah atau ibu kecuali ketuk pintu. Minta izin. Jangan masuk terus. Hatta kalau kita sayang anak, saya faham. Kadang-kadang kita rasa sayang anak apa? Tak apalah, kesian. Tak, kita nak anak kita beradab. Walaupun kita kadang-kadang tak apa, dia boleh masuk. Tak. Kita akan rasa gembira kalau anak kita beradab. Jadi, kita didikkanlah anak kita. Didikkan anak kita sentiasa kalau nak masuk rumah bilik kita, kita suruh dia minta izin. Supaya dia juga dapatkan syahaya dan keberkatan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Akhirnya, sebelum habis kuliah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki hendaklah dia meminta izin
kalau ingin masuk bilik ibu atau ayah atau kakak atau abang dia. Walaupun nenek yang tua juga, haruslah dia meminta izin kepada mereka sebelum memasuki di dalam rumah atau biliknya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah di kuliah yang akan datang pada bulan depan, insya-Allah kita akan sambung daripada adab yang kelima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.